Murid-murid tentu telah bersedia untuk belajar bersama dengan Cikgu Ji. Tajuk kita pada hari ini ialah kejayaan keluarga, aspek mendengar dan bertutur. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid dapat mengecam dan menyebut 6 ayat majmuk dengan betul. Aktiviti kita pada hari ini murid-murid, pertama, murid dibimbing memahami kata hubung dan ayat majmuk. Aktiviti kedua, murid dibimbing melengkapkan dialog. Kita rujuk buku teks jilid 1 muka surat 7. Aktiviti kita yang ketiga, murid diberi 10 ayat yang mengandungi 6 ayat majmuk. Murid mendengar ayat yang dibaca oleh guru dan mengecam sama ada ayat yang dibaca itu ayat majmuk atau ayat tunggal. Kemudian murid menyebut ayat majmuk yang betul. Keempat, murid mengecam, menyebut dan menulis ayat majmuk dengan betul dalam buku aktiviti. Kita rujuk buku aktiviti jilid 1 muka surat 7. Ayo murid-murid, kita mulakan dengan aktiviti pertama, iaitu murid dibimbing memahami kata hubung dan ayat majmuk. Kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang menghubungkan atau menyambungkan dua ayat tunggal atau lebih ayat tunggal. Ayat yang terhasil daripada penyambungan dua ayat atau lebih daripada dua ayat dinamakan ayat majmuk. Contohnya, kita lihat contoh. Ayat tunggal yang pertama. Adi terjatuh ke dalam lubang. Ayat tunggal yang kedua, Adi menangis kesakitan. Jadi, kita gunakan kata hubung lalu. Kita tengok ayat majmuk. Adi terjatuh ke dalam lubang, lalu menangis kesakitan. Jadi ayat majmuk. Sebab apa jadi ayat majmuk? Sebab ada kata hubung lalu. Jadi dua ayat tunggal ini tadi, kita gunakan kata hubung lalu, kita sambungkan dia. Dua ayat tunggal ini menggunakan kata hubung lalu menjadi ayat majmuk. Kita tengok semula dua ayat tunggal di atas ini. Adi terjatuh ke dalam lubang. Adi menangis kesakitan. Ada dua Adi di sini kan murid-murid dalam ayat tunggal ini. Kita hanya gunakan satu Adi saja. Yang Adi yang ni kita potong tak menggunakan. Jadi Adi terjatuh ke dalam lubang lalu menangis kesakitan. Kita letak tanda nota. Okey? Jadi Adi terjatuh ke dalam lubang lalu menangis kesakitan. Ada lalu, ada kata hubung lalu. Itu ialah ayat majmuk. Ayat majmuk. Okey? Seterusnya, jenis kata hubung. Ada dua jenis kata hubung ya murid-murid. Kata hubung yang pertama ialah kata hubung gabungan. Contoh kata hubung gabungan: dan, sambil, atau, tetapi, lalu, serta, maka, malahan, bahkan, lantas. Ini ialah kata hubung gabungan. Kata hubung pancangan: jika, walaupun, untuk, bahawa, sehingga, sementara, supaya, agar, apabila, kerana. Baiklah, seterusnya ayat majmuk. Ayat majmuk ia mengandungi dua atau lebih ayat tunggal seperti yang Cikgu Ji dah jelaskan di awal tadi. Dikenal sebagai ayat berlapis. Sebab ada apa jadi ayat berlapis ni? Sebab ada kata hubung. Baiklah, contoh ayatnya. Ayat tunggal. Ada dua ayat tunggal di sini. Zara sedang menyanyi. Ayat tunggal yang kedua, Zara sedang menari. Kita jadikan ayat majmuk. Zara sedang menyanyi dan menari. Kenapa dia ayat majmuk? Sebab ada kata hubung dan. Jadi dua ayat tunggal ini apabila kita gunakan kata hubung,
dia dah menjadi ayat majmuk. Ayat majmuk, ya. Jadi kita tengok balik semula. Zara sedang menyanyi. Ayat tunggal pertama. Zara sedang menari. Apabila kita nak tulis kepada ayat majmuk, kita hanya gunakan tulis Zara sedang menyanyi, Zara sedang menari. Yang Zara sedang di ayat kedua ni, ayat tunggal kedua ni kita potong, kita tak nak gunakan. Jadi kita hanya gunakan yang atas ni saja. Zara sedang menyanyi dan menari. Awak jangan tulis, murid-murid jangan tulis Zara sedang menyanyi dan Zara sedang menari. Salah. Kita hanya ambil yang atas ni saja. Zara sedang di bawah ayat tunggal yang kedua ni kita jangan ambil. Faham? Jadi kita potong sebab sama kan, Zara sedang, jadi kita potong yang ini. Kita hanya ambil Zara sedang menyanyi dan menari. Jadilah ayat majmuk yang lengkap dan betul. Kita tengok contoh yang kedua. Pertama, ibu sedang memasak. Ayat tunggal yang kedua, ibu sedang menyiam ikan. Kita tengok ada ibu sedang. Jadi ibu sedang yang ayat kedua ni, ayat tunggal yang kedua ni kita potong, kita tak mau. Jadi kita hanya ambil yang atas ni saja. Ibu sedang memasak sambil menyiam ikan. Kata hubung yang digunakan di sini ialah sambil. Jadilah ia ayat majmuk. Ibu sedang memasak sambil menyiam ikan. Cikgu harap murid-murid faham penerangan cikgu ini. Kita tengok contoh yang ketiga. Ayat tunggal pertama. Adik hendak makan nasi goreng. Ayat tunggal yang kedua. Adik hendak makan mi goreng. Nampak tak ada adik hendak, adik hendak. Adik hendak makan, adik hendak makan. Jadi yang bawah ni kita potong dia. Potong adik hendak makan ni kita potong. Kita hanya gunakan atas saja. Jadi adik hendak makan nasi goreng atau mi goreng. Ini baru tepat betul ayat majmuk ni. Jadi ini ialah ayat majmuk. Adik hendak makan nasi goreng atau mi goreng. Ayat majmuk kerana ada kata hubung atas. Ya, murid-murid, cikgu harap murid-murid faham. Baiklah, seterusnya. Aktiviti kita seterusnya. Murid dibimbing melengkapkan dialog menggunakan kata hubung. Kita rujuk buku teks. Jadi murid-murid sekarang buka buku teks ataupun lihat paparan buku teks jilid 1 muka surat 7. Kita lihat sama-sama dan baca sama-sama. Okay. Kejayaan kita bersama. Ikut Cikgu Ji baca ya. Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila, seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Kita baca dialog Hana. Nabila. Kita baca dialog Nabila. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Datuk cakap apa? Ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Bolehkah? Ini yang akan dialog ini yang akan kita lengkapkan. Bolehkah? Apa tu cakap? Kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu. Tempat kosong. Dialog ni kita kena lengkapkan. Nabila cakap apa? Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Dan Datuk cakap apa? Terima kasih. Kita kena lengkapkan dialog ini dengan ayat majmuk. Nazri cakap apa? Sama-sama Datuk. Kita satu keluarga, mestilah saling membantu. Datuk cakap, betul Nazri. Kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Sudah bersedia murid-murid? Kita kena lengkapkan dialog ini dengan ayat majmuk. Kita mulakan. Kita kalau lihat dalam petikan ini ada ayat yang bercetak berwarna merah. Ayat yang bercetak berwarna merah ini ayat tunggal ke ayat majmuk? Cikgu Ji nak tanya murid-murid ni. Ayat yang bercetak merah ini ayat tunggal ke ayat majmuk?
Ya, pandai. Ayat yang bercetak merah ini ialah ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk, murid-murid? Ya, kerana ada kata hubung untuk. Pandai. Okey. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ya, Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Kita kena lengkapkan dialog ini dengan ayat majmuk. Macam mana kita nak lengkapkan ayat ini? Sebab kita dah tengok, kita dah baca apa Atuk cakap, kalian boleh membantu Datuk. Jadi di sini mesti dia tanya Nabila tanya Datuk apa? Ya, bolehkah Nabila dan Nasri membantu Datuk di kedai? Bolehkah Nabila dan Nazri membantu Datuk di kedai? Ayat ini selain daripada ayat tanya, sebab ada kata tanya, dia jadi ayat tanya. Ini ialah ayat apa, murid-murid? Ya, ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk, murid-murid? Ya, sebab ada kata hubung dan. Faham? Bolehkah Nabila dan Nazri membantu Datuk di kedai? Datuk cakap apa? Kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu. Tempat kosong. Kita tengok, nak tentukan dan nak lengkapkan dialog ini. Kita tengok apa yang Nabila cakap. Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Jadi kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu. Nabila hendak membantu Datuk di kedai atau membantu ibu melayan pelanggan. Dia dah jadi ayat majmuk kerana ada kata hubung atau. Okey, faham murid-murid? Jadi Nabila cakap saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kampung. Okey, Atuk cakap apa? Terima kasih. Terima kasih apa? Terima kasih kerana hendak membantu Datuk di kedai. Ini jadi ayat majmuk kerana ada kerana kata hubung kerana. Okey, faham murid-murid? Jadi Nasi cakap sama-sama Datuk. Kita satu keluarga mestilah saling membantu. Datuk cakap betul Nazri. Kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Jadi murid-murid faham macam mana nak melengkapkan dialog ini dengan ayat majmuk? Faham ya? Okey. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita. Kita tengok balik semula dialog ini. Tuan Haji Abdul Karim, ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Ini dialog yang telah kita bincangkan bersama-sama tadi. Itu melengkapkan dialog dengan ayat majmuk. Tuan Haji Abdul Karim, ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Ini ialah ayat majmuk kerana ada kata hubung untuk. Nabila, bolehkah Nabila dan Nazri membantu Datuk di kedai? Ini pun sebab ini pun ayat majmuk sebab ada kata hubung dan. Selain itu, selain dia ayat majmuk, dia ialah ayat tanya, ada tanda soal. Tuan Haji Abdul Karim, kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu Datuk atau membantu ibu melayan pelanggan? Ini ialah ayat majmuk kerana ada kata hubung atau. Faham murid-murid? Baiklah, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan aktiviti kita. Murid diberi 10 ayat yang mengandungi 6 ayat majmuk. Murid mendengar ayat yang dibacakan oleh guru dan mengecam. Sama ada ayat yang dibacakan oleh guru itu ayat majmuk atau ayat tunggal. Dah pandai dah, tak sabar ni. Cikgu tahu sebab dia dah faham, jadi dia tak sabar. Okey, baiklah. Kemudian murid menyebut ayat majmuk yang betul. Ayo kita buat bersama-sama.
Murid mengecam sama ada ayat yang dibaca, ayat majmuk atau ayat tunggal. Okey. Nombor 1, kita baca sama-sama. Bila kita baca sama-sama, jadi kita boleh cam ayat ini ialah ayat majmuk ataupun ayat tunggal. Pertama, Aminah suka makan nasi goreng dan air orek. Kedua, ayah membelikan ibu sebuah kereta. Nombor 3, adik gembira kerana mendapat basikal baharu. Keempat, pasu bunga itu sangat cantik. Ni dah tak sabar, yang tak sabar nak beri jawapan. Okay, kelima, Zahira mengemas rumahnya yang dimasuki air. Keenam, bapa Suzy seorang peguam. Ketujuh, ayah keluar dari bilik lalu menutup pintu bilik. Kedelapan, Farida dan Farid akan memasuki pertandingan bercerita. Kesembilan, rumah di atas bukit itu sangat besar. Dan kesepuluh, Safia belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan cemerlang. Okey, dah bersedia murid-murid? Dah bersedia? Kita dah dapat dia. Tadi kita dah baca bersama-sama dan kita dah boleh cam mana satu ayat majmuk dan mana satu ayat tunggal. Baiklah. Seterusnya, kita tengok nombor 1. Nombor 1 ini ialah ayat majmuk. Aminah suka makan nasi goreng dan air orek. Kenapa ayat majmuk? Ada kata hubung? Tak, pandai. Kedua, ayah membelikan ibu sebuah kereta. Ada kata hubung? Tak ada. Bila tak ada kata hubung, itu ialah ayat tunggal. Pandai. Ketiga, adik gembira kerana mendapat basikal baharu. Ayat apa ini? Ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Ada kata hubung kerana. Pandai. Keempat, pasu bunga itu sangat besar dan cantik. Ayat apa ni? Ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Kerana ada kata hubung dan. Pandai. Yang kelima, Zahira mengemas rumahnya yang dimasuki air. Ayat majmuk ke ni murid? Murid? Bukan. Kenapa bukan ayat majmuk? Tak ada kata hubung. Jadi bila tak ada kata hubung, ayat itu ialah ayat apa murid-murid? Ya, betul. Ayat tunggal. Tanya kepada 5 kepada murid-murid yang telah menjawab 5 jawapan yang tepat. Kita pergi lagi nombor 6. Nombor 6, bapa Suzy seorang peguam. Ada kata hubung? Tak ada. Tak ada kata hubung, ayat apa tu? Ya, ayat tunggal. Pandai. Ketujuh, ayah keluar dari bilik lalu menutup pintu bilik. Ini ayat apa? Ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Ada kata hubung lalu. Ya? Okey. Tanya yang dapat menjawab 7 jawapan dengan betul dan tepat. Tapi nombor 8, Farida dan Farid akan memasuki pertandingan bercerita. Ayat apa ni? Ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Ada kata hubung dan. Okey, baiklah. Seterusnya nombor 9, rumah di atas bukit itu sangat besar. Ada ke kata hubung? Tak ada. Bila tak ada kata hubung? Ya, ayat tunggal. Dan yang terakhir, kita tengok siapa boleh betul semua yang terakhir. Yang terakhir, Safia belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan cemerlang. Ini ialah ayat majmuk kerana ada kata hubung untuk. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya menjawab 10 jawapan dengan tepat. Maknanya murid-murid telah faham yang mana satu ayat tunggal dan yang mana satu ayat majmuk. Tahniah ya. Baiklah, seterusnya kita lakukan aktiviti yang akhir. Murid mengecam
menyebut dan menulis ayat majmuk dengan betul dalam buku aktiviti. Jadi kita dah mendengar penerangan cikgu dan kita dah buat kuis tadi, menjawab 10 mengecam 10 ayat yang mana satu ayat tunggal dan ayat majmuk. Maka akhir sekali kita buat buku dan buku aktiviti. Jadi maknanya murid dah faham. Jadi sekarang ni dalam buku aktiviti murid-murid mengecam, menyebut dan menulis ayat majmuk. Ayo kita mulakan. Kejayaan keluarga, aktiviti 1, dengar, sebut dan tulis. Okay. Tanya Abang Irfan. Imran bersorak untuk menaikkan semangat pasukan abangnya. Imran di sebelah ayahnya. Pasukan Irfan yang berjersi hitam putih sedang menguasai perlawanan. Encik Ismail dan Imran menonton perlawanan kriket pasukan Irfan. Sama ada pasukan Irfan atau pasukan SK Seri Pengkalan dijangka ke perlawanan akhir. Ayat yang ke-6 yang terakhir, Encik Ismail memegang air minum. Okey, kita dah baca. Cikgu tahu, murid dah dapat ya jawapannya. Baiklah, kita pergi seterusnya. Imran bersorak untuk menaikkan semangat pasukan abangnya. Imran bersorak untuk menaikkan semangat pasukan abangnya. Okey, ini ialah ayat apa murid-murid? Ini ialah ayat ayat majmuk. Sebab ada kata hubung untuk. Imran di sebelah ayahnya. Ayat tunggal ke ayat majmuk ni? Ya, ini ialah ayat tunggal. Sebab tak ada kata hubung. Okey. Seterusnya baca sama-sama dengan cikgu ya. Pasukan Irfan yang berjersi hitam putih sedang menguasai perlawanan. Ini ialah ayat apa? Ayat majmuk. Keempat, Encik Ismail dan Imran menonton perlawanan kriket pasukan Irfan. Ini ialah ayat majmuk, ada kata hubung dan. Seterusnya, sama ada pasukan Irfan atau pasukan SK Seri Pengkalan dijangka ke perlawanan akhir. Ini ialah ayat majmuk kerana ada kata hubung atau. Dan akhir sekali, Ismail memegang air minuman. Ini ialah ayat tu. Okey, tanya kepada murid-murid yang telah berjaya menjawab dengan tepat. Selepas ini murid-murid tulislah ya aktivitinya. Baiklah murid-murid, Cikgu Ji ada sediakan latihan Google Form di bahagian description. Murid-murid tekan klik tersebut, tekan link tersebut, klik link tersebut dan buatlah latihan yang telah cikgu sediakan. Ada 10 soalan berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jika murid-murid berusaha, rajin berusaha, pasti berjaya. Okey? Baiklah, jangan lupa ya murid-murid buat latihan yang telah cikgu sediakan. Hanya klik link Google Form itu dan jawablah untuk menguji sejauh mana murid-murid faham tentang pelajaran kita pada hari ini di bahagian description. Baiklah, murid-murid, tahniah dan terima kasih Cikgu Ji ucapkan kepada murid-murid yang telah belajar bersama dengan Cikgu Ji pada hari ini. Dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye! Jangan lupa murid-murid siapkanlah latihan. Bye murid-murid!